Apakah itu Bank Negara Malaysia? Bank Negara Malaysia merupakan sebuah bank pusat yang berada di Malaysia dan ditubuhkan pada 26 Januari 1959. Apakah pula yang dimaksudkan dengan bank pusat ini? Bank pusat ialah satu badan yang bertanggungjawab untuk polisi kewangan di sesebuah negara ataupun kumpulan negeri-negeri ahli. Ibu Pejabat Bank Negara terletak di Kuala Lumpur, Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang Bank Negara Malaysia. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, mari kita sama-sama mempelajari tentang sejarah penubuhan BNM. Bank Negara Malaysia ditubuhkan pada 26 Januari 1959. Perkara ini bermula sejak laporan Watson Kane yang dibentangkan pada tahun 1956. Laporan Watson Kane merupakan dasar atau cadangan perundangan untuk penubuhan bank pusat di Tanah Melayu. Namun, laporan ini gagal diterima oleh pihak kerajaan atas sebab-sebab yang tertentu. Kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 telah membuatkan Persekutuan Tanah Melayu memerlukan kepada sesebuah bank pusat. Justru itu, pada Mei 1958, Kerajaan Persekutuan telah membuat keputusan untuk menubuhkan sesebuah bank pusat sendiri. Pada waktu itu, pihak kerajaan telah melantik William Howard Willcock sebagai penasihat perbankan bagi penyediaan beberapa draft untuk penubuhan Bank Negara Tanah Melayu. Pada akhirnya, Bank Negara Tanah Melayu secara rasminya telah berjaya ditubuhkan pada 26 Januari 1959 di bawah Ordinan Bank Negara Tanah Melayu 1958. Pada tahun 1963 pula, nama bank tersebut telah diubah kepada Bank Negara Malaysia seiring dengan penubuhan Malaysia. Gubernur Bank Negara Malaysia merupakan satu jabatan ekonomi yang tertinggi di Malaysia. Gubernur BNM juga merupakan ketua seluruh institusi keuangan dan akan menjalankan urusan serta hal ehwal bank mengikut dasar yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pengarah BNM. Pelantikan gubernur akan dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong, manakala Timbalan Gubernur akan dilantik oleh Menteri Keuangan. Sehingga kini, seramai 9 orang yang telah memegang jawatan sebagai Gubernur BNM. Dimulai dengan Gubernur yang pertama, iaitu Tan Sri William Howard Willcock. Beliau merupakan warga negara Australia yang telah dilantik oleh Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj sebagai Gubernur pertama bermula pada tahun 1959 hingga tahun 1962. Gubernur BNM yang kedua, iaitu Tun Ismail bin Muhammad Ali, telah dilantik untuk menggantikan Tan Sri William Howard Willcock sebagai Gubernur BNM yang kedua. Beliau telah menjadi ahli Bank Negara Malaysia yang paling terkemuka selama 18 tahun. Iaitu daripada tahun 1962 sehingga tahun 1980. Sekaligus mencatat rekod sebagai Gubernur Bank Pusat yang paling lama berkhidmat di Asia. Tan Sri Datuk Abdul Aziz bin Taha pula merupakan Gubernur yang ketiga yang dilantik pada tahun 1980 sehingga tahun 1985. Pada tahun 1982 pula, siri wang kertas yang kedua telah diperkenalkan. Antara wang kertas yang diperkenalkan ialah RM1, RM5, RM10, RM20 dan RM250. Tan Sri Datuk Jaafar Hussain dilantik menjadi Gubernur BNM yang keempat pada tahun 1985 hingga tahun 1994. Pada era beliau, iaitu tahun 1993, duit kertas RM1 telah dihapuskan dan digantikan dengan duit shilling emas.
Pada tahun 1994, Tan Sri Datuk Muhammad bin Muhammad Dun dilantik menjadi Gubernur yang kelima selepas persaraan Gubernur yang keempat. Pada waktu ini, siri wang kertas yang ketiga telah diperkenalkan dengan reka bentuk bersemangat wawasan 2020. Selain itu, nilai dolar juga telah ditukarkan kepada ringgit Malaysia. Beliau juga merupakan salah satu individu yang bertanggungjawab dalam menyelesaikan krisis kewangan Asia 1997. Tan Sri Datuk Seri Ali Abdul Hassan bin Sulaiman merupakan Gubernur yang ke-6 yang dilantik pada tahun 1998 sehingga tahun 2000. Pada zaman ini, wang kertas RM1 telah diperkenalkan semula. Selain itu, tanda tangan beliau pada wang kertas merupakan antara tantangan yang unik kerana jika dilihat secara kasar, kelihatan seperti nama Aisyah. Tan Sri Datuk Seri Dr. Zeti Akhtar Aziz merupakan Gubernur yang ke-7 dan beliau juga merupakan wanita pertama yang dilantik menjadi Gubernur Bank Negara Malaysia pada tahun 2000. Pada waktu ini, siri wang kertas keempat telah diperkenalkan. Beliau juga telah dikategorikan sebagai Ketua Bank Pusat terbaik di dunia oleh majalah Global Finance. Setelah 16 tahun berkhidmat, beliau akhirnya bersara pada tahun 2016. Tan Sri Muhammad Ibrahim telah dilantik sebagai Gubernur BNM yang ke-8 pada tahun 2016 dan beliau telah meletakkan jawatan pada tahun 2018. Tan Sri Datuk Nur Syamsiah bin Muhammad Yunus merupakan Gubernur BNM yang ke-9 yang dilantik bermula pada 2018 sehingga kini. Beliau juga merupakan wanita kedua yang dilantik selepas Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz. Bank Negara Malaysia ditubuhkan adalah untuk memastikan ekonomi Malaysia berkembang dengan pesat. Terdapat beberapa objektif Bank Negara Malaysia, iaitu yang pertama, untuk mengeluarkan mata wang yakni ringgit Malaysia dan menyimpan reserve bagi mengekalkan nilai mata wang. Selain itu, ia juga bertujuan untuk bertindak sebagai jurubank sekaligus menjadi penasihat kewangan kepada kerajaan. Seterusnya, objektif BNM juga adalah untuk memastikan kestabilan kewangan dan juga struktur kewangan. Akhir sekali, objektif BNM juga adalah untuk mempengaruhi keadaan kredit supaya mendatangkan keuntungan kepada negara. Antara fungsi jabatan adalah yang pertama, mengeluarkan pasport dan dokumen perjalanan kepada warga negara dan penduduk tetap. Yang kedua, mengeluarkan visa, pas, permit kepada warga negara asing yang memasuki Malaysia. Yang ketiga, mengawal selia pergerakan keluar masuk di pintu-pintu masuk yang diwartakan. Dan yang keempat, menguatkuasakan Akta Imigresen 1959 Palang 63, Peraturan-Peraturan Imigresen 1963, Akta Pasport 1966, Akta Anti Pemberdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007, Pindaan 2010. Aktiviti berkaitan badan atau agensi kawal selia. Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit penyata kewangan kerajaan negeri, pengurusan kewangan dan aktiviti jabatan atau agensi negeri. Seksyen 5-1-D Akta Audit 1957 serta Perintah Audit Akaun Syarikat 2017 pula memberi kuasa kepada Ketua Audit untuk mengaudit sesebuah syarikat yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 yang menerima geran, pinjaman, jaminan daripada kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri dan sesebuah syarikat di mana lebih daripada 50% modal saham berbayar dipegang oleh kerajaan persekutuan, kerajaan negeri atau agensi kerajaan persekutuan atau negeri. Pada bulan lalu, Bank Negara Malaysia telah mengumumkan kenaikan OPR kepada 3%. OPR ataupun dikenali sebagai Overnight Policy Rate merupakan kadar faedah yang telah ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia
ke atas pinjaman kepada seluruh bank di Malaysia. Kenaikan OPR baru-baru ini secara tidak langsung menyebabkan kadar siling dan lantai koridor OPR juga dinaikkan kepada 3.25% dan 2.75%. Menurut Nur Syamsiah, iaitu Gubernur BNM, menyatakan bahawa keputusan untuk menaikkan OPR dibuat kerana ekonomi negara terus mengukuh dengan keluaran dalam negara kasar ataupun dikenali sebagai KDNK melepasi paras pra-pandemik. Beliau berkata lagi, menurut susulan prospek pertumbuhan dalam negeri yang kukuh, MPC menilai bahawa ini adalah masa yang sesuai untuk menormalkan lagi tahap penyesuaian monetari Bank Pusat iaitu BNM meramalkan inflasi secara purata antara 2.8% kepada 3.8% pada 2023 berbanding 3.3% pada tahun 2022. Menurut BNM juga, ekonomi Malaysia dijangka berkembang 4% ke 5% pada tahun ini. Sejak 2011 sehingga 2019, OPR berkadar 2.75% kepada 3.25%. Sejak era pandemik COVID-19 iaitu pada tahun 2020, BNM mula menurunkan kadar OPR disebabkan oleh COVID-19 yang telah menjejaskan ekonomi global. BNM sebelum ini berkata pengurangan OPR kepada 1.75% ketika pandemik itu adalah yang terendah dalam sejarah. Hal ini bagi menyokong ekonomi ekoran wabak COVID-19 yang melanda. Pengurangan itu membolehkan pinjaman yang lebih murah agar perniagaan mampu membuat bayaran untuk mengekalkan perniagaan mereka. Seterusnya, ia juga dapat membantu perniagaan yang bermasalah dengan mengurangkan kadar bayaran pinjaman mereka. Namun, dengan ekonomi domestik yang kian stabil, BNM memutuskan untuk mengurangkan sokongan ini. Kesimpulannya, jelaslah bahawa BNM amat penting dalam memastikan ekonomi negara kita stabil dan juga selamat. Dengan BNM juga, kita dapat mengelakkan daripada berlakunya kemelesetan ekonomi. Sebagai contoh, mengelakkan daripada terjadinya inflasi negara berterusan. Objektif dan fungsi Bank Negara Malaysia bukan sahaja mampu mengawal kestabilan harga, malah ia mampu meningkatkan tahap pekerjaan di negara kita. Di samping itu, ia juga mampu untuk membasmi kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat di Malaysia. Pendek kata, pihak kerajaan khususnya Lembaga Pengarah BNM perlulah melaksanakan tanggungjawab dengan sebaiknya bagi memastikan objektif BNM dapat dicapai.